Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkongsian pada kali ini saya nak ceritakan bila kita tibanya hari untuk masyair haji. Pergerakan kita nak pergi ke Arafah dan bila kita berada di Arafah serta pergerakan kita ke Muzdalifah dan juga ke Mina dan seterusnya kita melontar di Jamrat. Pada 8 hari bulan itu hari Tarwiyah kita bergerak ke Arafah. Jadi kita bergerak awal untuk kita menunggu hari Arafah pada 9 hari bulan tu. Jadi pada 9 hari bulan daripada 8, 9 kita berada di Arafah, kita menunggu wukuf pada 9 hari bulan iaitu bermulanya selepas Zuhur. Apa yang saya nak kongsikan di sini, bila kita nak pergi ke Arafah tu, sebelum kita pergi, kita perlu buat persediaan lah. Terutamanya persediaan dari segi kesihatan kita lah. Dari segi ilmu, saya rasa insyaAllah semua ada. Bermakna sebelum kita pergi, kita dikursuskan, dan sebelum kita pergi ke Arafah pun ditaklimatkan kepada semua jemaah haji, bakal jemaah haji, berkenaan dengan apa yang akan berlaku di Arafah, Muzdalifah, di Mina dan melontar di Jamrat. Okey, di Arafah memang kalau sebelum ni kita dengar cerita bahawa di sana tu panas dan sebagainya. Alhamdulillah pada tahun 2019 masa saya pergi, suasananya memang panas, tapi di dalam kemah tu semua dah disiapkan dengan aircon. Cuma bergantung kepada diri kita lah. Kita nak buat ibadah ke, kita nak buat apa ke, itu terpulang. Jadi bila sampai di Arafah, saya mengambil keputusan bersama dengan isteri untuk khatam Al-Quran. Alhamdulillah saya KT02 iaitu penerbangan yang awal. Jadi kami berada di Mekah tu lama. Lama lebih kurang dalam 30 hari lebih lah sebelum kita pergi ke Arafah. Jadi dalam masa tu kita boleh membaca Al-Quran dan kita ambil kesempatan kita khatam di Arafah bersama dengan isteri. Bila berada di Arafah ni banyak cabaran juga, terutamanya seperti yang kita sedia maklum dari segi tandas dan sebagainya lah. Jadi kita kena ambil inisiatif sendiri, kita kena tetapkan masa sendiri bila kita nak pergi ke tandas. Waktu yang bukan waktu puncak lah, maksudnya waktu yang orang kurang. Jadi selepas berada di Arafah, malam tu sebelum maghrib kita akan bergerak ke Muzdalifah. Sebelum kita bergerak ke Muzdalifah, di Arafah tu kita wukuf dulu. Lepas Zuhur tu ada khutbah ke solat Zuhur dan sebagainya. Lepas tu ada acara berdoa dan berdoa sendiri dan sebagainya. Itu kena buat persiapan lah. Kalau boleh doa-doa tu kita sediakan teks tu dari awal, iaitu dari tanah air lah. Macam saya dah siap-siap taipkan teks doa tu. Lepas tu saya print, saya simpan dalam beg. Dan ada juga doa yang diberikan oleh ustaz-ustaz. Dan kita boleh bacakan juga doa-doa daripada kiriman daripada kawan-kawan. Maksudnya sebelum kita pergi ke Arafah tu, kita dah bagi tahulah, mungkin bagi tahu wakil kawan kita di tanah air ke, siapa nak kirim doa, boleh PM. Sebab dekat sana bila kita pergi ke Arafah, line telefon tu memang agak sibuk lah. Jadi internet apa semua lambat. Jadi kalau boleh PM awal. Okey, baik. Selepas berdoa apa semua sekali, sehingga waktu petang, sebelum maghrib, kami bertolak ke Muzdalifah. Dan Alhamdulillah, betul-betul azan maghrib, kami naik bas dan kami bertolak ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah dalam pukul 8 begitu. Jadi kami solat maghrib, jamakkan terus dengan isyak. Dan kita menunggu kedatangan jemaah-jemaah yang lain daripada KT lain. Dan sementara tu kita buatlah acara masing-masing lah. Ada yang ambil kesempatan untuk merehatkan diri dan sebagainya.
Jadi dalam pukul 12 lebih kurang 12 tengah malam, bila masuknya mabit tu, waktu mabit tu, kita akan bergerak ke Mina. Jadi bila bergerak ke Mina, alhamdulillah kami ni KT02 awal, jadi kami dapat naik bas awal lah. Sampai ke Mina dalam pukul 2.30. Dalam pukul 2 macam tu, kami masuk kemah, cari kemah sendiri apa semua sekali, sebagaimana yang ditetapkan tu. Jadi cari nama apa semua settle. Tiba-tiba dengan pengumuman kata yang mana jemaah haji yang masih lagi bertenaga, sila berkumpul pada jam 3 ke 3.30 kita akan melontar. Saya pun terus ambil ke peluang ni dengan isteri. Okey, berkumpul. Jadi maktab saya 79. Jadi kami pun bergerak ke Jamrat. Bila bergerak ke Jamrat tu, itulah cabaran dia. Iaitu yang pertama, kita kena siapkan mental kita. Nak berjalan ke Jamrat ni, nak pergi Jamrat ni, kena melalui 2 terowong. Terowong Muasin. Jadi kita jalan satu terowong, lepas tu dia ada macam jambatan, itu udara segar lah. Lepas tu kita masuk lagi satu terowong sampai hujung, barulah kita akan jumpa Jamrat. Okey, untuk lontaran hari yang 10 tu, 10 Zulhijjah, hanya melontar Jamratul Kubra. Jamrat Kubra ni dia berada di hujung sekali, di belakang sekali. Tapi insya-Allah polis dia pun dah gariskan apa Jamratul Ula dengan Wusta tu dia dah tutup. Jadi kita insya-Allah kita tahulah yang belakang sekali. Jadi tak perlu tunggu apa-apa sebab untuk lontaran yang 10 hari bulan ni kita dah boleh melontar bila masuknya mabit pada jam 12 tu, kita dah boleh start melontar. Jadi sampai je terus melontar. Melontar 7 anak batu. Masa ni lah masing-masing berfikir nak balik ke Mekah. Ni cerita pengalaman untuk balik ke Mekah lah. Jadi pada 10 hari bulan tu, lepas lebih kurang dalam pukul 4 lebih lah. Dalam pukul 4 lebih tu, kami dah siap melontar tu, masing-masing bincang. Nak balik tak ke Mekah ni? Sebab ada orang kata boleh balik. Tapi sebab kita pun tak tahu lagi macam mana perjalanan nak balik ke Mekah tu. Dan juga masing-masing pun ada bawa isteri dan sebagainya. Perasaan takut tu ada. Takut tak lepas balik nanti kena sekat dengan polis lah semua sekali. Jadi kami ambil keputusan pada pagi 10 hari bulan tu kita balik dulu ke Mina. Kita bincang kat kemah macam mana. Jadi kami semua balik ke Mina, dan solat subuh apa semua kali, rehat. Lepas tu bincang balik. Dan ada salah seorang daripada kawan saya ni, lepas balik tu dalam pukul 10 rasanya, dia pergi semula ke Jamrat. Bukan pergi untuk melontar, pergi untuk survey jalan balik ke Mekah. Dia balik sampai ke Mekah. Lepas tu malam tu, dalam pukul 9 dia sampai balik ke Mina. Lepas tu dia bagi tahu macam mana cara jalan apa semua sekali. Jadi kami semua tertarik lah. Oh, ini bagus ni. Sebab dia kita boleh pergi buat tawaf juga sa'i haji tu awal daripada jemaah lain lah.